Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 3 Julai bersama saya Adi Akmal Syahrum dan berikut tajuk utama malam ini. Tragedi kapal air 4 mangsa ditemui hari ini. Juga dakwaan rasuah Jabatan Pendaftaran Negara dan Imigresen disiasat. Empat lagi mayat tragedi kepala air di Jeram Air Putih Kemaman ditemui hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan mangsa setakat ini ialah 6 orang. Ketua Polis Terengganu Datuk Mazli Mazlan berkata ketika ini operasi mencari dan menyelamat SAR dipergiat bagi mengesan 4 lagi mangsa yang masih hilang. Confirmlah bahawa sudah 6 orang yang telah ditemui dan telah disahkan oleh waris dan juga keluarga mangsa. 6 termasuk semalam? 6 termasuk semalam. Semalam 2, hari ini 4. Jadi 6. Itu masih gerak pencarian. Bagi lagi kita dah masih cari. Dia 4 dia baki. Beliau ditemui di Pusat Kawalan Operasi di Balai Polis Air Putih Kemaman hari ini. Terdahulu media melaporkan 9 mangsa telah ditemui, namun Datuk Mazli mengesahkan hanya 6 mangsa setakat ini. 4 mangsa yang ditemui hari ini dikenali sebagai Muhammad Haziq Zikri 6 tahun, Putri Aryana Umaira Karim 4 tahun, Putri Nurnina Natasha 10 tahun dan Karim Abdullah 39 tahun. Manakala 2 mangsa iaitu Azizah Ayi 40 tahun dan anak keempatnya Muhammad Zulkarnain Haikal 11 tahun ditemui semalam. Tambah Datuk Mazli, baki mangsa yang masih hilang ialah 3 adik-beradik Putri Balkis Izzati Abdul Rahman 18, Putri Alia Maisara 16 dan Putri Nur Fatin 14 serta Muhammad Fikri Salman 24 tahun yang merupakan tunang kepada Putri Balkis. Sementara itu, adik Azizah Siti Aisyah 39 tahun berkata dia sepatutnya menyertai perkelahan itu tetapi terpaksa membatalkannya pada saat-saat akhir. Dia ada cakap kat mak dia nak datang. Saya tak ada usaha saya kerja. Saya tak ada usaha saya kerja. Dia ajak mak. Dia tak ajak awak sekali. Ajak juga tapi saya tak nak pergi lah. Kejadian kepala air itu dikatakan berlaku susulan hujan lebat berterusan sejak petang kemarin hingga awal pagi semalam. Sementara itu, Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mohtar berkata Kerajaan Negeri Terengganu akan membantu penghantaran jenazah ke kampung halaman mereka di Felda Lepar Hilir 3, Gambang, Pahang. Susulan terjadi itu, kawasan perkelahan di Jeram Air Putih Kemaman akan ditutup sementara daripada dikunjungi orang ramai. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Digital Negeri Arifin Diraman berkata, Kerajaan Negeri meminta semua agensi kerajaan berkaitan termasuk Jabatan Perhutanan Negeri JPN memasang tali amaran dan papan tanda pemakluman. Sementara itu, laporan awal berhubung insiden kepala air di Kemaman Sabtu lalu akan siap dalam tempoh terdekat. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad berkata ketika ini Jabatan Mineral dan Geosains JMG masih membuat tinjauan awal di lokasi kejadian. Okey, buat masa ini pihak JMG masih Jabatan Mineral dan Geosains di peringkat kementerian kita masih lagi membuat tinjauan awal lah tentang perkara tersebut dan sudah ada pun siasatan polis. Jadi tentang spesifik tentang perkara tersebut kita tunggu siapnya siasatan polis dan tinjauan dari pihak JMG lah. Media sebelum ini melaporkan 10 individu dengan 9 daripadanya sekeluarga berasal dari Felda Lepar Hilir Kuantan, Pahang datang berkelah di Jeram Mawar sebelum dihanyutkan arus deras kepala air. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas meninjau projek membina dan menaik taraf sistem aliran bagi mengatasi masalah banjir di Taman Wadi Iman, Kok Lanas, Ketereh. 4 projek menaik taraf sistem saliran di Kelantan bagi mengelak daripada berlakunya banjir kilat
yang menelan kos hampir 12 juta ringgit akan dilaksanakan pertengahan bulan ini. Projek yang bakal memberi manfaat kepada lebih 7,000 penduduk itu melibatkan sistem saliran dari Baroh Kadok ke Pasar Batu Lapan Kadok, naik taraf saliran di Kampung Kota dan kawasan belakang Istana Negeri Kubang Krian serta Taman Wadi Iman, Kok Lanas di Kota Baru. Jabatan Pendaftaran Negara dan Jabatan Imigresen sedang disiasat pihak berkuasa berhubung amalan rasuah dan salah guna kuasa. Perdana Menteri Dr. Sri Anwar Ibrahim mendedahkan bahawa pihaknya menerima maklumat wujud unsur salah guna kuasa di JPN membabitkan proses mendapatkan sijil dan status kewarganegaraan yang dikenakan bayaran tertentu. Saya nak beri satu maklumat umpamanya. Semalam saya terima yang mungkin maklumat yang mungkin masih disiasat di jabatan lain pendaftaran. Kan kita akan permudahkan bagi orang yang layak mendapat status sama ada kewarganegaraan dan sebagainya. Tapi untuk mendapatkan sijil itu dikenakan lagi bayaran. Tambah beliau, meskipun bayaran yang dikenakan adalah kecil, namun tindakan itu boleh merosakkan keseluruhan imej pentadbiran. Beliau berkata demikian ketika berucap pada perjumpaan bulanan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya pagi tadi. Mengulas lanjut mengenai dakwaan wujudnya amalan rasuah di KLIA, Datuk Sri Anwar turut menggesa ketua agensi dan penguatkuasa untuk turun padang bagi meninjau situasi serta mengenal pasti masalah di lapangan. Majoriti staff immigration menjalankan tugas dengan baik. Tetapi seperti mana juga kita sedar dan sering saya tekankan, ada kumpulan kecil yang masih biasa dengan sistem dan amalan yang lama. Tapi mestilah tujuannya baik untuk perbaiki, bukan untuk sekadar mencari salah ataupun mengecam, apalagi kalau diberi gambaran umum gitu ya. Semalam, Datuk Sri Anwar mengenakan lawatan mengejut di kaunter-kaunter Jabatan Imigresen di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan beliau memberi jaminan siasatan rapi akan dibuat membabitkan kaki tangan imigresen di KLIA berikutan wujud dakwaan salah laku dan rasuah. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memberi jaminan bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan diberi ruang sepenuhnya untuk melakukan siasatan terhadap Jabatan Imigresen JIM terutama di pintu masuk KLIA. Pendirian kita ya, dengan terang dan fasih, SPRM dipelawa tanpa apa-apa halangan untuk memulakan atau meneruskan siasatan bagi menentusahkan dakwaan tersebut. Okey. Perkara kedua ialah merujuk khusus kepada insiden tempoh hari. Yang itu saya telah pun berbincang dengan Menteri Motek. Datuk KSU saya juga telah berjumpa dan mengadakan beberapa perbincangan. Dan pada hari Rabu nanti apa hasil perbincangan itu akan kami bawa kepada Jemaah Menteri lah. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri sambutan Hari Ulang Tahun Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA ke-51 di Sungai Petani. Baru-baru ini Menteri Pelancongan Tiong King Sing mendedahkan wujud amalan rasuah di pintu masuk KLIA selepas tular insiden kecoh di pintu masuk Balai Ketibaan Antarabangsa KLIA membabitkan seorang pelancong Cina. Mengulas lanjut, Saifuddin berkata JIM hanya mengamalkan peraturan imigresen antarabangsa yang diterima pakai majoriti negara untuk mengawal pintu masuk sempadan kerana ia bukan pemeriksaan biasa, sebaliknya melibatkan elemen keselamatan. Mengulas isu sama, Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata isu integriti di pintu masuk negara perlu diberi perhatian serius agar tidak menjejaskan imej negara. Isu-isu yang melibatkan integriti dan sebagainya perlu diberikan perhatian yang serius kerana kita tak nak menjejaskan imej negara di kalangan dunia luar, khususnya kepada pelancong. Kita juga memahami bahawa sebuah negara yang mempunyai industri pelancongan yang besar seperti negara kita
imej negara sangat penting. Dan kita tak nak pelancong-pelancong mengalami pengalaman yang tidak baik. Tetapi pada masa yang sama kita tekankan aspek keselamatan tak boleh berkompromi. Aspek keselamatan sempadan itu memang perlu dijaga dengan baik. Tetapi bagaimana kita mengimbangi dan pastikan bahawa sempadan kita dijaga dengan baik, tetapi pada masa yang sama mesra kepada pelancong. Kerosakan 6 daripada 7 mesin pengimbas Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 1 akan mula dibaik pulih hari ini. Pemetik bernama Timbalan Menteri Kewangan 1 Datuk Seri Ahmad Maslan berkata proses baik pulih itu membabitkan kos lebih RM1 juta dan kementerian tidak mempunyai halangan untuk meluluskan sebarang baik pulih yang dikemukakan daripada mana-mana agensi atau jabatan. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini dilaporkan berkata beliau mendapati hanya 1 daripada 7 pengimbas barangan sahaja beroperasi di KLIA dan beliau mahu keadaan itu diperbaiki segera. Situasi itu disedari ketika lawatan mengejutnya ke KLIA semalam. Tiada dokumen pengenalan diri, 3 anak tidak pernah bersekolah. Bertemu kembali. Kumpulan pertama 284 jemaah Malaysia akan berlepas pulang ke tanah air dari lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah Rabu ini. Bagi memudahkan urusan pulang, jemaah pengarah operasi Maktab Muhammad Sawal Abung berkata, tabung haji dengan kerjasama syarikat penerbangan meneruskan inisiatif City Check-in iaitu daftar masuk bagasi di maktab penginapan masing-masing. Menerusi City Check-in, jemaah haji tidak perlu menimbang bagasi di lapangan terbang yang mungkin akan mengambil masa yang lama. Ini adalah salah satu lagi kemudahan yang diberikan kepada jemaah haji Malaysia di mana City Check-in ini akan dibuat di bangunan penginapan jemaah haji masing-masing mengikut KT-KT yang telah ditetapkan. Jadi City Check-in ini akan dibuat mengikut tarikh, masa dan bangunan-bangunan yang telah ditentukan. Beliau berkata setiap jemaah haji dibenarkan membawa bagasi seberat 30 kg, namun kombinasi berat bagasi dengan jemaah lain dibenarkan. Bagi jemaah haji yang mempunyai barang keperluan peribadi seperti tongkat, kerusi lipat mudah alih atau kerusi roda, barangan tersebut dibenarkan untuk didaftar masuk menerusi City Check-in. Jemaah juga dilarang membawa pulang air zam-zam seperti ditetapkan pihak berkuasa Arab Saudi dan jemaah akan menerima 5 liter air zam-zam setibanya mereka di tanah air. KT-01 yang menaiki pesawat MH8261 dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA kira-kira 9.45 malam Rabu. Laporan Sadiq Hakim Azman dan juru kamera Imran Nordin dari Mekah untuk Berita Al-Hijrah. Kesempitan hidup serta buta huruf antara sebab pasangan dari Kampung Tebing Tinggi Malim Nawar tidak mendaftarkan kelahiran 3 anak mereka. Kerana tiada dokumen pengenalan diri, Masyitah Kamruzaman 40 tahun mengakui ketiga-tiga anaknya itu yang berusia 9 hingga 22 tahun tidak pernah bersekolah. Jelas Masyitah hanya seorang anaknya Nur Kasih Ashika 13 tahun yang mempunyai pengenalan diri, manakala 2 anak saudara yang tinggal bersama mereka turut mengalami nasib sama. Keadaan tersebut menyukarkan 2 anaknya Muhammad Harudin 22 tahun dan Nur Ashikin 21 tahun untuk mencari pekerjaan. So yang macam 20 dengan yang umur 20 lebih tu ada masalah tak macam dia orang dari nak kerja ke tak ada IC susah tak? Susah lah. Dia pun kerja-kerja macam tolong-tolong kawan lah, beri kereta ke motor ke macam tu lah kerja. Nak kerja tetap tu tak ada lah sebab IC tak ada. Masyitah berkata suaminya yang juga tidak boleh membaca hanya bekerja kampung dengan pendapatan tidak menentu. Akibat kesempitan hidup dan tiada kenderaan, sukar bagi mereka untuk ke jabatan pendaftaran yang terletak di Pekan Kampar dan berjarak 12 km dari rumah. Namun jauh dari sudut hatinya berharap
3 anaknya itu dapat didaftarkan dan mendapat pendidikan formal. Sementara itu, kisah keluarga ini mendapat perhatian Adong Tualang Sekah Muhammad Azlan Helmi yang berkunjung ke rumah mereka. Alhamdulillah, selepas kerjasama erat dan kita maklumkan kepada pegawai pendidikan daerah hari ini datang, pegawai Jabatan Pendaftaran Daerah turut bersama dengan saya, Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah pun datang. Alhamdulillah, berita baik untuk anak-anak ini. Kita akan selesaikan masalah-masalah mereka. Pegawai PPD, pegawai pendidikan daerah tadi maklumkan bahawa 2 orang daripada anak ini akan masuk balik ke alam sekolahan, manakala seorang yang tidak mempunyai IC tadi, kita pun dah dimaklumkan, dokumen pun akan dilengkapkan segera dan kita akan... Mana-mana pihak yang ingin membantu keluarga ini boleh menghubungi pegawai Adun Tualang Sekah Emiza Hasmi di talian 019 413 6002. Pelaksanaan operasi pada waktu puncak bukan bertujuan menyusahkan pengguna jalan raya, sebaliknya untuk mendidik orang ramai supaya memertabatkan undang-undang. Malah pihaknya juga tidak akan memberikan diskaun kepada saman yang telah dikeluarkan kepada mana-mana kesalahan. Ini buat pertama kalinya Trafik Kuala Lumpur melaksanakan operasi sedemikian sebegini pada waktu puncak. Tak pernah dibuat pada waktu puncak. Pada saya senang. Waktu puncak ataupun tidak waktu puncak, kesalahan itu dilakukan oleh pengguna jalan raya begitu kerap sekali. Okey, so apa yang kita buat hari ini untuk menguatkuasakan undang-undang dan pada masa yang sama menyelaras lalu lintas, kita adakan 2 pasukan penguatkuasa itu sendiri dan juga kawasan pasukan yang mengawal lalu lintas itu. Op hormat yang julung kalinya diadakan pada waktu puncak ini menumpukan 16 lokasi, antaranya Persimpangan Jalan Tun Razak, Persimpangan Jalan Tuanku Abdul Rahman, Persimpangan Jalan Raja Laut dan Persimpangan Jalan Sultan Ismail. Ia turut melibatkan 7 jenis operasi iaitu op parkir haram, op halangan, op lampu merah, op nombor pendaftaran, op cermin gelap, op motosikal dan op didik. 4,000 lesen vokasional kenderaan perkhidmatan awam PSV ditawarkan secara percuma kepada individu daripada kategori B40 menerusi inisiatif My PSV. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata inisiatif dengan peruntukan RM2 juta itu melibatkan 3,500 slot untuk lesen PSV e-hailing, manakala bakinya dihaskan untuk pemohon PSV bas. Program My PSV ini untuk memberikan manfaat kepada rakyat, terutamanya golongan B40 untuk mendapatkan lesen PSV untuk e-hailing dan juga lesen PSV untuk bas. Terutamanya PSV untuk lesen bas ini, untuk mendapatkan lesen khusus dan ujian kosnya agak tinggi, lebih kurang RM2,590. Jadi ramai yang tak mampu untuk mendapatkan lesen ini disebabkan kekangan kos. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melancarkan program My PSV peringkat kebangsaan di Batang Kali Selangor. Mengulas lanjut, Anthony berkata, inisiatif itu bukan sahaja membantu golongan B40 untuk menaik taraf sosioekonomi mereka, malah dapat memenuhi keperluan industri yang mengalami kekurangan pemandu bas yang kronik. Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, antaranya berwarganegara Malaysia serta berumur 21 tahun ke atas. Pendaftaran boleh dibuat menerusi portal Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas Rabu ini bagi membincangkan tarikh-tarikh penting pilihan raya negeri PRN bagi 6 negeri yang terlibat. Setiausaha SPR Datuk Iqmal Rudin Ishak berkata mesyuarat itu susulan penerimaan notis pembubaran rasmi Dewan Undangan Negeri Dun Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan daripada speaker Dun masing-masing. Mesyuarat khas yang akan dipengerusikan oleh pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh bakal membincangkan tarikh-tarikh penting PRN seperti tarikh rit pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian, daftar pemilih yang akan digunakan dan lain-lain persiapan bagi melaksanakan pilihan raya tersebut. Serangan di tebing barat, 9 rakyat Palestin terbunuh.
Bertemu kembali, 9 rakyat Palestin maut selepas tentera rejim melancarkan serangan udara dan serbuan di kamp pelarian di Jenin, utara tebing barat. Menurut penduduk, sekurang-kurangnya 10 peluru berpandu dilepaskan Zionis awal pagi tadi yang turut memusnahkan beberapa bangunan dan rumah. Tentera Yahudi melakukan pengeboman dari udara dan pencerobohan di darat. Selain serangan udara yang menyebabkan kepulan asap di bandar berkenaan, berpuluh-puluh konvoi kereta kebal dan jentolak tentera berperisai turut digunakan Zionis dalam serbuan terbabit. Mereka turut melakukan sekatan jalan raya di kamp pelarian itu. Dalam insiden berkenaan, kebanyakan mangsa yang maut kerana terkena tembakan di dada dan kepala, manakala sekurang-kurangnya 27 lagi cedera. Rejim mendakwa mereka menyerang kononnya pusat operasi Brigade Jenin, kumpulan pejuang tempatan. Konflik Israel-Palestin bertambah buruk sejak awal tahun ini dan ia berlanjutan hingga ke hari ini. Pertubuhan Kerjasama Islam OIC menggesa 57 negara anggotanya mengambil langkah dan tindakan kolektif bagi mengelak insiden bakar Quran berulang. Tindakan itu wajar digunakan segera bagi menghentikan penghinaan terhadap agama Islam. Kesemua negara anggota itu mengadakan mesyuarat luar biasa di Jeddah susulan tindakan seorang warga Iraq yang tinggal di negara itu, Salwan Momika, 37 tahun. Menurut Setiausaha Agong OIC Hisen Ibrahim Taha, badan itu perlu menghantar mesej jelas bahawa pembakaran Quran bukanlah insiden Islamofobia yang biasa. Taha berkata perbuatan bakar Quran yang dilakukan Momika merupakan suatu tindakan keji yang memijak dan membakar beberapa helaian Quran di luar masjid di Stockholm Rabu lalu. Dalam pada itu, Arab Saudi turut memanggil Duta Sweden yang mahu Stockholm menghentikan semua tindakan seumpama itu yang pernah dilakukan beberapa kali di negara berkenaan dan mencetuskan kemarahan di seluruh dunia Islam. Sweden memberi Momika permit selaras dengan perlindungan bersuara, namun pihak berkuasa negara itu akan membuka kertas siasatan terhadap tindakan Momika itu. Di India, 4 lelaki ditahan polis kerana membuat kecoh di atas jalan raya. Ia susulan kesemua mereka bermain bunga api ketika menyambut hari lahir salah seorang daripada mereka yang telah menyebabkan kesesakan lalu lintas. Berdasarkan rakaman video yang tular di media sosial, sekumpulan lelaki tersebut membuat sambutan hari lahir di lebuh raya bertingkat di daerah Noida, Uttar Pradesh. Menurut pegawai polis tempatan, kesemua mereka berumur 22 hingga 25 tahun. Tangkapan dilakukan kerana pihak polis telah menerima aduan daripada pengguna jalan raya lain yang marah dengan tindakan tidak bermoral tersebut. Manakala kereta yang digunakan dalam kejadian juga telah dirampas untuk siasatan. Gajah yang telah dihadiahkan kepada Sri Lanka 20 tahun lalu dipulangkan kembali kepada Thailand. Selepas haiwan tersebut dikatakan tidak mendapat layanan sepatutnya. Mutu atau nama Thailandnya Sat Surin diserahkan kepada Thailand ketika usianya 29 tahun selepas timbul dakwaan pengabaian dan dera ketika ditempatkan di kuil Buddha di sebuah kepulauan. Thailand dikatakan telah menuntut haiwan tersebut sejak tahun lepas. Gajah seberat 4 tan itu diterbangkan dari lapangan terbang Colombo pada 7.40 pagi Ahad dengan menaiki pesawat kargo dengan kos $700,000 Amerika. 4 pengendali Thailand bersama seorang penjaga zoo menemani haiwan tersebut sepanjang perjalanan udara. Sebaik tiba di Chiang Mai, haiwan ini kemudiannya dikuarantin di kawasan Rizab Alam Semula Jadi. Sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Adik Mas Syahrum, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.